Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Seperti mana yang sedia anda maklum bahawa malam ini berlangsungnya mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Mesyuarat belum habis tuan-tuan, namun Datuk Seri Noh Omar, Tan Sri Noh Omar telah keluar daripada mesyuarat dan kecoh di media sosial, di portal-portal yang mengatakan bahawa beliau telah pun digantung selama 6 tahun. Beliau telah pun digantung selama 6 tahun. Ini seperti mana apa yang dilaporkan oleh media-media sosial. Namun saudara, di dalam mesyuarat mengikut portal-portal ini, Tan Sri Noh Omar telah meminta kepada Presiden UMNO supaya beliau dipecat dan tidak digantung. Ini sudah menjadi satu cerita lain. Saya yakin ramai nak tahu kenapa dia nak supaya dipecat dan tidak bersetuju digantung. Ini yang kita nak ulas pada malam ini. Sesiapa yang ada persoalan boleh ajukan soalan anda di talian 011359540044 3511 Saudara yang saya kasih sekalian, saya 2 kali dipecat daripada UMNO dan 1 kali dipecat daripada PKR. Terus terang saya cakap bahawa dipecat daripada parti politik ni tuan-tuan adalah satu perkara yang sangat mengecewakan. Kita sayang dengan parti kita dan bila kita dipecat, kita akan berasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Walaupun saya dah diterima balik sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi, sebagai ahli UMNO, namun hakikat dia, tuan-tuan, saya tidak menerima lagi keahlian lama saya. Dan ini menyebabkan untuk saya bertanding, saya ada tempoh matang. 3 tahun baru boleh bertanding. Kemudian selepas 3 tahun, maknanya selepas pilihan raya umum ke-15 ni saya tak boleh bertanding. Dan untuk saya bertanding MT UMNO, saudara, saya punya keahlian baru ni setelah diterima balik sebagai ahli UMNO, ada syarat. Syarat dia mesti sekurang-kurangnya pernah menjadi ahli jawatan kuasa UMNO bahagian 1 Penggal, baru saya boleh menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO balik. Maknanya pilihan raya umum yang ke-16 nanti, selepas pilihan raya umum ke-16, pemilihan tu saya boleh bertanding AJK UMNO bahagian, dan hanya selepas pilihan raya umum yang ke-17, maknanya 11 tahun tuan-tuan, baru saya boleh menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Maknanya boleh bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Maknanya saudara, saya kehilangan saudara 11 tahun. Itu sebab saya tak faham kenapa Tan Sri Noh Omar tidak menghargai. Kalau dia dipecat 6 tahun, dia jaga parti, dia khidmat dengan parti, dia buat baik dengan parti, mungkin tempoh penggantungan tu tak sampai 6 tahun, dia boleh mengayu. Tuan-tuan, kena faham. Dan bila rayuan dia diterima, dia dapat keahlian dia yang lama, dia tidak perlu melalui macam saya. Lepas dipecat, kena tunggu 3 tahun tempoh edah, lepas tu kena start bertanding AJK bahagian dulu, lepas tu baru boleh bertanding Majlis Kerja Tertinggi. Tak payah tunggu 11 tahun. Tetapi kenapa dia tak nak kekal setia bersama dengan parti, tunggu sehingga penggantungan dia ni dibatalkan ataupun tamat tempoh 6 tahun pun dia masih lagi boleh terus bertanding MT, sebab dia dah ada rekod. Dia ada rekod lama. Nombor keahlian dia kekal nombor lama. Dia tak dapat nombor baru macam saya. Tetapi dia, kenapa dia memilih untuk mencabar, dia cabar Presiden parti, pecat dia. Saudara,
Bagi saya, kalau tanya dengan saya sebagai orang politik, saya tahu tujuannya hanya satu, tuan-tuan. Kalau dia digantung, dia masih lagi bersama dengan UMNO, cuma keahliannya digantung selama 6 tahun. Maknanya, kalau pilihan raya negeri yang akan datang, dia bertanding atas tiket bersatu ataupun Perikatan Nasional, maka dia secara automatik keahlian UMNO-nya tergugur. Tuan-tuan, keahlian UMNO-nya tergugur. Itu sebab dia minta supaya dirinya dipecat. Bila dia dipecat, tuan-tuan, saudara, dia boleh bertanding terus. Orang takkan tuduh dia mengkhianat. Dia boleh terus bertanding atas tiket Perikatan Nasional, dan lepas tu dia boleh mohon jadi ahli UMNO dan dia tak terikat. Sebab kalau orang yang bertanding atas tiket parti lawan, saudara, dia nak masuk UMNO balik ni, dia ada macam-macam restriction dia. Jadi bagi saya simple lah, tuan-tuan. Kalau orang tu setia pada UMNO, dia tetap akan kekal dengan UMNO. Tak kira lah dia digantung 6 tahun ke, dia dipecat ke, dia tetap akan istiqomah bersama dengan UMNO. Tetapi kalau hati dia tu sudah bersama dengan Perikatan Nasional, lebih-lebih lagi dah tak dapat jadi calon di Parlimen Tanjung Karang, kan? Sudah pastilah, tuan-tuan, dia mengharapkan dalam pilihan raya negeri yang bakal berlaku selepas Hari Raya, seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Amiruddin Syarif, yang mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor akan dibubarkan selepas Hari Raya Aidilfitri. Maknanya itulah sebenarnya target Tan Sri Norma. Ini bacaan politik saya. Bacaan politik saya mungkin silap, tetapi percayalah, tuan-tuan, saya yakin Tan Sri Norma akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Selangor yang akan datang. Itu sebab dia begitu gairah meminta supaya dirinya dipecat, supaya dia ada peluang lagi untuk bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, saudara, ramai masih lagi beranggapan. Kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Arman Azhar. Arman Azhar ni, saudara, kita pun tahu dia antara orang yang rapat dengan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, dan juga merupakan orang yang juga rapat dengan Tan Sri Norma. Dalam kenyataan yang beliau keluarkan hari ini dalam Sinar, beliau mengatakan, saudara, beliau mengatakan bahawa perlu diadakan pemilihan pembersihan parti. Dia kata perlu. Yang tu baguslah, kan? Cuma dia kata jangan pula kita ambil tindakan kerana perbezaan pendapat. Saya nak tanya dengan Arman ni, kan? Siapa yang berbeza pendapat? Siapa yang diambil tindakan oleh parti yang berbeza pendapat? Kita nak tanya dengan Arman Azhar. Tolong nyatakan. Siapa yang dipecat bukan kerana masalah disiplin parti? Tolong beritahu. Norma, tuan-tuan, walaupun dia menggambarkan dalam kenyataan dia seolah-olah dia diambil tindakan, dipanggil oleh lembaga disiplin parti kerana dia tak bangun bersama 2 orang lagi dalam Perhimpunan Agung UMNO untuk menyokong supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. No such thing, tuan-tuan. Bukan kerana itu. Dan pada 30 hari bulan Januari ini, beliau sepatutnya dipanggil menghadap Jawatankuasa Disiplin bersama dengan anak dia dan 2 orang lagi, ahli UMNO bahagian Tanjung Karang. Bukan kerana dia tak bangun, tidak menyokong usul supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Itu betul. Itu berbeza pendapat. Tak ada orang diambil tindakan disiplin kerana berbeza pendapat. Tak ada. Tidak ada orang diambil tindakan disiplin kerana berbeza pendapat.
Tetapi apa yang dia buat kepada calon Barisan Nasional Tanjung Karang, Datuk Habibah, itu yang menyebabkan ucapan-ucapan dia ketika pilihan raya itu menyebabkan beliau dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Kerana beliau dianggap telah mensabotaj parti. Dan Arman pun mengatakan bahawa sepatutnya seseorang itu dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Saya nak tanya dengan Arman Azhar, bila mana saya dipecat oleh parti kerana saya membantah kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir ketika itu, ada tak saya dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Saya nak beritahu, ada keputusan yang perlu dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti, tetapi ketika ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah badan yang paling tinggi yang boleh membuat sesuatu keputusan, dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabut. Takkan ada jadi Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Arman tak tahu benda ni, kan? Dia sepatutnya sebagai ahli MKT, dia tahu, dia tahu. Dan saya nak beritahu dengan saudara Arman Azhar ini, walaupun sekarang dia dah buat U-turn, dah bersama dengan Presiden, agaknya saya pun tak tahulah, sebab seperti mana yang diungkapkan oleh Hamzah Zainuddin, yang penting niat. Jadi disebabkan kita tidak ada satu alat yang boleh detect niat seseorang tu jujur ke tak jujur ke, ikhlas ke tak ikhlas, tak ada alat tu, jadi hanya dia je tahu. Saya cuma nak nasihat satulah, kalau kita dilantik, buatlah perangai macam Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dilantik, sedar diri sikit, buat perangai macam ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dilantik. Bertanding kalah, dia bertanding, dia kalah. Jadi dia kena sedar bila dia dilantik, dia kena ikutlah Presiden. Sepatutnya dia menyokong usul-usul yang dibawa oleh Presiden, polisi-polisi yang dibawa oleh Presiden. Itu yang sepatutnya. Ni kenapa aku dah pakai misai dengan topi TikTok. Sepatutnya dia sokong. Tapi malangnya, tuan-tuan, bila Presiden minta supaya Parlimen dibubarkan, kita lihat beliaulah antara champion yang membantu usaha-usaha membisikkan ke telinga Perdana Menteri supaya pilihan raya dilengahkan, supaya kita pun tahu dia pun mengharap Datuk Seri Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Kita pun tak tahu apa sebabnya, mungkin ada benda-benda yang belum settle ke, projek yang belum dapat surat GST ke apa, surat SST ke belum keluar ke, apa benda setuju terima belum dapat ke apa. Kita tak tahu. Hanya dia je tahu. Persoalan dia, tindakan dia sebagai seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi lantikan yang tidak bersama dengan Presiden ketika itu, walaupun sekarang dah U-turn, itu pun tak sepatutnya berlaku, tuan-tuan. Tak sepatutnya berlaku. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Siapa yang ada soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 011 35954 044. Silakan. Ya. Arman ada cakap tu dalam pernyataan dia dekat Sina tu, dia kata bagi yang memberi pandangan, cadangan serta kritikan, saya rasa mereka perlu diberikan tindakan amaran keras, tidak sampai ke arah penggantungan serta pemecatan tu. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Kalau orang bagi pandangan, apa kejadah kau nak ambil tindakan pecat atau gantung? Kalau orang bagi pandangan, kau tak sepatutnya pecat dan tak sepatutnya gantung. Seperti mana aku dulu bagi pandangan, tak sepatutnya dipecat dan digantung. Tapi kenapa Arman diam? Betul tak? Kita dah cakap kerjasama dengan Mahathir ni hancur parti. Kita dah cakap.
Masa itu dia tak pakai dalil tu. Ni masalah dia. Masa itu dia tak pakai dalil tu. Yalah tengah lebat masa tu kan. Tengah enjoy dia punya Porsche 911. Dia belum MKT lagi masa tu. MKT. Dia jadi MKT kena tahu sebab apa? Dia dilantik menjadi Setiausaha Perhubungan Negeri Selangor. Ketua-ketua bahagian tak puas hati. Itu sebabnya dia tukar dengan Johan. Johan pergi Setiausaha Perhubungan Negeri, bagi dia jawatan MT. Itu punca dia dilantik sebagai MT. Mula-mula dia bertanding, kalah. Okey? Ya. Okey tu, mengenai Norma tadi tu dia minta diri dia dipecat, tak nak gantung-gantung lah. Maksudnya kalau betul dia tak nak lagi dalam, kenapa dia sendiri tak tulis juga letak jawab keluar parti ke apa? Beza. Kalau kau keluar parti, orang kata kau pengkhianat. Kalau kau dipecat daripada parti, kau join sebelah sana, orang tak kata kau pengkhianat. Itu ada dalam main setting Norma. Dia ingat kita tak boleh baca apa benda dia nak buat. Trust me. Next election dia akan contest Sit Dun di Tanjung Karang atas tiket PN. Takkan nak tanya atas tiket PH pula. Okey. PN lah maknanya, sama ada PAS ke bersatu ke, takkan dia nak tanda tiket gerakan. The point is dia akan contest guna lambang PN. Itu bacaan saya. Kalau tak percaya tunggulah. Kalau bacaan saya tak betul, maka tak betul. Tak semestinya apa saya cakap tu betul. Tak semestinya takulan politik saya tu betul. Okey? Ya. Katanya tu ini Tan Sri Norma sendiri kata ada lagi ramai yang kena tindakan macam dia, dan ada juga yang dipecat. Hari ini insya-Allah saya percaya bila Presiden kata hari ini beliau akan melakukan pembersihan sebersih-bersihnya. That means he means business. Saya percaya Presiden dia tahu apa yang perlu dibuat. Kerana Presiden belajar melalui pengalaman dia juga. Apa pengalaman Presiden? Pengalaman Presiden, dia mengambil tindakan kepada kepala-kepala sebelum pilihan raya, dengan harapan bila ambil tindakan kepada kepala-kepala yang lain ini akan berhati-hati, tidak mengikut jejak langkah. Tapi malangnya lepas pilihan raya, walaupun dah buat tapisan, walaupun dah ambil tindakan, dah bagi isyarat, tapi ada lagi 10 ekor ni yang masih khianat pada parti, berikan SD kepada Muhyiddin. Dan masih lagi ada ramai yang membantu untuk mengalahkan calon-calon kita. Maknanya tak cukup dengan sekadar mengambil tindakan kepada pihak-pihak tertentu. Itu sebab kali ini tak ada siapa yang sempurna. Semua orang dia mencuba, try kaedah ni tak jalan, try kaedah ni tak jalan. Kali ni saya punya keyakinan, saya tak tahu apa Presiden nak buat. Saya yakin kali ni MKT UMNO akan mengambil, bukan Presiden Presiden seorang tak boleh buat. Dia kena satu pasukan, akan mengambil tindakan keras kepada semua yang khianat pada parti, yang sabotaj parti. Dan saya mempunyai feeling, saya ada insting saya, yang ianya akan melibatkan satu kumpulan yang ramai. Kita kalah bukan sikit. Kita kalah daripada 178 kursi yang kita tandingi, kita kalah di 148. Kita hanya menang 30 kursi. Maknanya mesti there must be something wrong in those 138 seats. Mesti ya 148, 148 seats. Mesti ada something wrong there. Kenapa 30 saja? Bila kita dapat laporan daripada UMNO bahagian, daripada orang-orang awam dan sebagainya, ahli-ahli yang mana pemimpin-pemimpin kita di setengah-setengah tempat
bila mana Presiden mengambil langkah drastik, cuba melakukan islah, melakukan perubahan dengan mengenengahkan berapa persen? 86% muka baru dalam pilihan raya umum yang ke 15. Maka ada di antara ketua-ketua bahagian, ahli jawatankuasa bahagian, pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian yang mengambil pendekatan untuk mensabotaj calon yang bertanding. Jadi kita kena tegas dalam soal ini. Kita tidak boleh kita tak boleh ambil sambal lewa lagi. Tak boleh hanya pick up kepala-kepala. Nak pukul sekali. Kalau kencing manis tu dah merosakkan kaki kita, chop delik. Habis kita. Ada kalanya kita kena buat macam mana Mahathir buat. Kalau kita buat secara berperingkat, tak menjadi, maka tak salah untuk Majlis Kerja Tertinggi UMNO cuba melakukan perubahan itu dengan lebih drastik. Mungkin akan terbuka dengan kritikan, dengan fitnah yang mengatakan UMNO kuku besi. But trust me, tindakan ini bukan, tidak ada sama sekali kerana berbeza pandangan. Ianya apabila seseorang itu melanggar disiplin parti. Jangan percaya Arman ni. Arman kata kalau orang tu berbeza pandangan, lebih baik jangan pecat, gantung saja. No, that shouldn't be done. Kalau orang berbeza pandangan, apa pasal kita nak ambil tindakan? Kita sebuah parti demokratik. Kita kena galakkan demokrasi. Orang nak berbeza pandangan, silakan, tak ada masalah. Tetapi kalau time pilihan raya, engkau kata parti sesat, engkau kata parti ni dah sakit, engkau hentam Presiden, engkau buruk-burukkan calon. Dia calon juga, jangan lupa. Kau cuba nak musnahkan dia di Bagan Datuk dengan harapan pengundi pembangkang akan membantu kau di Sungai Buloh. But at the end of the day, what you say affect the other candidates. Apa yang kau cakap tu memberikan kesan kepada calon-calon Barisan Nasional yang lain. Itu dikira sebagai sabotaj parti. Itu pelanggaran disiplin parti. Itu bukan perbezaan pandangan, bukan perbezaan pendapat. Beza pendapat contoh macam Johari Ghani. Dia nak jawatan Presiden dipertandingkan untuk menampakkan bahawa UMNO ada demokrasi. Tak ada masalah. Tak ada orang nak pecat Johari Ghani. Tapi kalau dia didapati media-media di bawah kawalan dia, di mana dia memegang saham utama, secara berterusan menyerang parti, dan kita boleh buktikan ianya datang daripada arahan beliau, maka beliau boleh dikenakan tindakan disiplin. Ini kena faham. Kalau dia nak bagi pandangan, buatlah. Kerja kita bagi pandangan kita, berbeza dengan pandangan dia. So kita boleh bertukar hujah. Tetapi kita tak boleh hukum orang, pecat ke, gantung ke, semata-mata kerana dia berbeza pandangan. Tak boleh. Arman pun tak tahu apa benda dia cakap. Okey? Adakah kemungkinan besar yang diambil tindakan seperti digantung ni akan mencontohi apa yang tindakan yang dibuat oleh Tan Sri Mohd minta dipecat juga? Kebetulan Tan Sri Mohd ada dalam mesyuarat MT. Bolehlah dia minta supaya dia tidak digantung, pecat terus. Ketika itu mungkin Presiden Parti ada dalam tu. Mungkin dia pun cakap dengan yang lain-lain, okeylah dia nak kena pecat, kita setuju je lah. Mungkin, aku tak tahu, aku bukan MT. Dulu pernah, dulu. Jadi kita tak tahu.
Tetapi kalau orang macam KJ dah kena gantung, kan, dia tak boleh nak minta supaya dia dipecat pula, kan. Dia bertanding je lah atas tiket Perikatan Nasional, bertanding dekat Negeri Sembilan, ada peluang jadi calon menteri besar. Perikatan Nasional pun bukan ada orang sangat pun, kan. Orang macam KJ tu, memang sangat diperlukan. Kita pun mengharapkan supaya dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Calon-calon macam ni sangat berpotensi, sebab ramai lagi yang masih ingat dia nak menyusahkan hidup rakyat. Dia berjanji nak menyusahkan hidup rakyat yang tak nak vaksin. Hari ni alhamdulillah, dalam kes mahkamah saya hari ni, ada seorang doktor ini, akhirnya dia mengakui bahawa kebarangkalian seseorang yang mengambil vaksin itu mungkin akan wujud blood clot ataupun darah beku. Kebarangkalian tu ada. Itu cukup lah. Itu satu benda yang gembira lah. Okey. So, Noh kata peraturan UMNO dah jadi hak individu. Apa yang menjadi hak individu? Saya nak tanya dengan Tan Sri Nur Omar, dia bukan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO ke? Dia ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO? Kalau peraturan UMNO ni menjadi hak individu, bulan 3 Datuk Zahid suruh bubar parlimen. Kalau kau tak nak ikut, time tu dia pecat terus lah Perdana Menteri. Dia boleh buat kan? Sebab hak individu dia. Kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat? Sebab setiap sesuatu dia nak buat, dia muzakarah dengan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, termasuk Nur Omar. Jadi jangan pandai-pandai bila kau dah kena gantung, lepas tu kau minta dipecat. Tak pernah dalam dunia ni ada orang kena gantung minta dipecat, kecuali orang tu hati dia, jiwa dia tidak ada lagi dengan UMNO. Hanya orang macam ni je tak sayang keahlian. Aku orang yang menyebabkan aku kena pecat ni, aku lawan Abang Besan, bro. Aku akan lawan Abang Besan. Sebab apa? Sebab kita sayang keahlian kita. Betul tak? Ini dia kena gantung, dia minta dipecat. Maknanya rasa sayang dia, kasih dia, setia dia pada parti tak ada. Tak ada. That's the only reason. Tak ada. Kalau kau tanya orang gila, kau tanya orang butan, mana kau nak? Kena pecat ke kena gantung? Dia kata, gantung sudahlah bang. Okey. Ada lagi? Ketuk, yang lain-lain kita tunggu besok lah tu Hai. Baru 28 minit ke udara, dah tunggu besok. Segmen lain pula. Tak ada lagi soalan ni? Lemah lah korang ni semua. Aduh. Saya nak mempelawa kepada individu-individu yang boleh menghasilkan soalan-soalan. Joinlah kami dalam pasukan moderator live Lokman Adam. Kita perlukan orang yang boleh buat soalan ni, sebab kita memang kekurangan orang yang boleh buat soalan. Minta tolong share live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.